Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pelajar-pelajar mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jom sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, alhamdulillah pelajar-pelajar tahun 3. Jadi tahun lepas saya ajar awak subjek fiqh kan, tahun 2. Jadi tahun ni saya ajar awak subjek tajwid. Sebelum tu, tahu ke apa tu tajwid? Tajwid ni adalah tentang berkenaan dengan baca Al-Quran. Biasa awak ngaji, dia ada bunyi-bunyi dengung, ada bunyi-bunyi yang dibaca jelas, ada yang panjang, ada yang pendek. Macam mana nak sebut huruf-huruf dengan betul. Semua ilmu tu dipanggil ilmu tajwid. Okey. Okey, jadi siapa yang ada buku teks boleh sediakan buku teks masing-masing. Siapa yang tak ada buku teks, tak apa, boleh tengok dekat skrin ni. Sebab skrin ni, dekat skrin ni kita ada buku digital, buku PDF. Okey. Dan sediakan juga pensel. Kod-kod conteng dekat buku, nak buat nota sikit kat buku. Conteng untuk nota tak apa, jangan conteng lukis-lukis. Itu tak molek lah, kurang molek lah. Okey. Sediakan juga buku tulis. Siapa yang dah ambil buku kat sekolah itu, dia dapat buku teks dengan buku tulis dulu. Buku aktiviti kita belum sampai lagi, tak ada stok lagi. Bagi murid-murid yang belum ambil buku, yang buku teks tak ada, buku tulis tak ada, untuk buku tulis awak sediakan kertas kosong dulu. Sediakan kertas kosong dulu. Nanti dah ada buku tulis, boleh tulis mulalah kat buku tulis. Okey. Alright. Siapa yang ada buku boleh buka lah muka surat pertama. Okey, tajwid tahun 3 pelajaran pertama. Saya nak baca ni. Dah ada baris dah. Awak kan ngaji? Dah boleh ngaji kan? Okey, baca. Makharijul huruf. Makharijul huruf. Apa tu makharijul huruf? Tu yang dalam kurungan tu, tempat keluar huruf. Apa maksudnya dekat sini? Okey, bila kita ngaji, kita baca huruf apa? Huruf hijaiyah, alif ba ta, betul tak? Jom sama-sama kita sebut apa huruf hijaiyah yang ada. Alif, lagi ba, ta, fa, jim, ha, kha,
dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Okey. Jadi dekat mana tempat keluar huruf-huruf hijaiyah ni? Dekat mana? Maksudnya kalau ikutkan semua keluar daripada mulut kan. Bercakap je. Tapi awak nak sebut huruf tu, awak sebut macam mana? Huruf alif awak pakai lidah ke? Huruf ba awak pakai lidah ke? Itu yang kita akan belajar dalam pelajaran makharijul huruf. Okey? Okeylah, sebagai contoh lah, huruf alif kita pakai apa? Cuba alif baris atas bunyinya apa? A. Alif baris bawah bunyinya I. Alif alif tak boleh baris. Hamzah. Alif kalau nak ada baris atas dia mesti ada kawan dia yang bernama hamzah. Jadi hamzah baris atas bunyi A. Hamzah baris bawah bunyi I. Hamzah baris depan bunyi U. A, I, U. Macam mana awak sebut A, I, U? Pakai lidah tak? Lidah awak gerak tak sebut A, I, U? Apa yang menyebabkan suara A, I, U tu keluar? Iaitu hamzah menggunakan makhraj apa ni? Rongga kerongkong. Rongga kerongkong. Nanti kita akan lihat. Rongga halkum. Silap. Dekat buku ni pakai istilah rongga halkum. Ada setengah buku lain pakai istilah rongga kerongkong. Okay, tak apa. Kita ikut buku teks kita, rongga halkum. Jadi hamzah hurufnya berada di rongga halkum. A. Senang nak sebut. Huruf ba, kita pakai makhraj apa? Kita pakai tempat keluar yang mana satu? Dia ada 5 tempat asas. Nanti kita akan lihat kejap lagi. Huruf ba, cuba sebut. Ba. Ba baris bawah, bi. Ba baris depan, bu. Agak-agak kita pakai apa nak sebut huruf ba? Kita pakai bibir. Nak sebut huruf ba, mesti bibir tu mesti rapat dulu. Ba, bi, bu. Cuba sebut huruf ba tanpa rapatkan bibir. Boleh tak? Tak boleh. Dia mesti rapatkan 2 bibir. Jadi makhraj huruf ba, tempat keluar huruf ba adalah di 2 bibir. Macam tu. Itu yang kita akan belajar dalam tajuk makharijul huruf. Okey. Okey, perhati dan faham. Nampak kan ada pointer benda bulat-bulat gerak-gerak tu? Okey, boleh ikut ni lah. Perhati dan faham. Fatimah, mari kita masuk ke kelas. Lepas ini kita belajar pelajaran tajwid bertajuk makharijul huruf. Masuklah kelas. Kelas online. Okey, jadi tengok gambar bawah ni. Gambar mulut. Makharijul huruf ada 5 bahagian. Makharijul huruf ada 5 bahagian. Okey. Yang pertama, tengok gambar ni. Nampak tak ada nombor dekat gambar tu? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ikut nombor tu lah. Yang pertama, al-jawfu, rongga mulut. Sekali lagi. Siapa yang tak ada buku teks, saya zoomkan lah. Al-jawfu, rongga mulut. Al-jawfu, rongga mulut. Al-jawfu, rongga mulut. Okey. Yang kedua, al-halqu, rongga halkum. Al-halqu, rongga halkum.
Yang ketiga, al-lisani, lidah. Al-lisani, lidah. Al-lisani, lidah. Yang keempat, syafatani, dua bibir. Syafatani, dua bibir. Syafatani, dua bibir. Syafatani, dua bibir. Kenapa saya ulang-ulang? Sebab nak bagi sama-sama hafal. Benda ni penting, kena hafal. Al-khayshum, rongga hidung. Al-khayshum, rongga hidung. Al-khayshum, rongga hidung. Itulah dia 5 makharijul huruf. Okay, kita ada 5. Semula, al-jawf, rongga mulut. Tengok dekat gambar tu, kawasan dia kawasan mana? Rongga ni maksudnya ruang ataupun lubang lah. Macam rongga hidung, lubang hidung. Jadi kalau rongga mulut, kawasan kosong dekat mulut awak tu, itu adalah rongga mulut. Daripada ni, dalam ni, yang kita boleh nampak ni, sampailah ke dalam tekak tu. Tu rongga mulut. Okay, yang kedua kita ada rongga halkum, ataupun rongga tekak, ataupun rongga kerongkong. Sebab kalau kata halkum, nanti yang pelajar perempuan kata, ustaz, perempuan tak ada halkum. Kalau dalam bahasa Melayu, halkum tu ialah yang lelaki punya tu kan, ada bonggol tu. Tapi dalam istilah Arab, halkum tu tekak lah. Al-halqu kan. Yang ketiga, al-lisani, lidah. Jadi kalau tengok kat gambar ni, rupanya besar juga lidah kita ya. Kalau tengok kat cermin, nampak macam sikit je lidahnya. Tapi kalau tengok sebenarnya, tengok dia punya kawasan lidah yang merah pekat tu, sampai ke bawah. Okey, yang keempat, dua bibir, asyafatani. Yang kelima, rongga hidung. Rongga hidung lagi besar. Tengok ruangan hidung tu. Okey, boleh? Jadi dalam makharijul huruf, kita akan belajar huruf apa yang keluar daripada al-jawfu, rongga mulut. Huruf apa yang keluar daripada al-halqu, rongga halkum. Huruf apa yang keluar daripada al-lisani, lidah. Huruf apa yang keluar daripada asyafatani, dua bibir. Huruf apa yang keluar daripada al-khayshum, rongga hidung. Okey, itu yang kita akan belajar dalam pelajaran inilah. Tapi untuk hari ni, kita ambil ni je, muka surat 1 dengan 2 saja. Muka surat 3 kita masuk pada kelas yang akan datang. Okey, hari ni 2 muka surat saja. Pengenalan dululah tentang tajwid. Pengenalan, tapi saya nak awak semua hafal 5 jenis makharijul huruf ni dan juga pengertian. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 2. Perhati dan faham pengertian makharijul huruf pada bahasa, tempat keluar huruf. Pada istilah, pengertian pada bahasa, tempat keluar huruf. Pengertian pada istilah, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Contoh, tempat keluar huruf hijaiyah. Apa antara huruf hijaiyah? Alif, hamzah dengan ba. Dapat membezakan huruf antara satu sama lain. Huruf hamzah tadi saya dah cerita, huruf hamzah keluar kat mana? Daripada mana? Keluar daripada rongga halkum, rongga tekak, rongga kerongkong. Huruf ba, huruf hijaiyah ba, keluar daripada makhraj mana? Makharijul huruf al-syafatan, dua bibir. Jadi kita dapat kenal, dapat bezakan huruf-huruf tu keluarnya dekat mana.
sebutannya macam mana. Jadi siapa yang sebelum ni, huruf sin disebut sa, huruf tha disebut sa. Itu kita akan perbaiki cara sebutan tu dalam makharijul huruf. Apa lagi yang sebutan hampir sama? Huruf zai dengan huruf zal. Kita akan baiki. Apa lagi yang hampir sama? Huruf ta dengan ta. Huruf dal dengan dha. Dhad, sorry. Huruf hamzah a dengan ain. Kita akan belajar bezakan huruf ha bulat dengan ha pedas. Apa lagi? Huruf qaf dengan huruf kaf kita akan bezakan. Apa lagi? Okey, tu sajalah kot. Nanti kita akan lihat lagi lah huruf-huruf yang hampir sama dia punya bunyi. Okey, makharijul huruf mengandungi 5 bahagian. Yang tadi itulah dekat gambar tu. Al-jawfu, rongga, mulut. Al-halqu, rongga, halkum. Al-lisani, lidah. Asy-syafatani, 2 bibir. Al-khayshum, rongga, hidung. Boleh? Okey, kita ulang-ulang semulalah pengertian makharijul huruf sebab kita nak hafal ni. Pengertian makharijul huruf, kita ambil yang istilah terus. Sebab dekat pengertian istilah tu dah ada pengertian dari segi bahasa. Jadi bila awak ingat yang ni, senanglah awak automatik ingat pengertian dari segi bahasa. Okey. Pengertian dari segi bahasa apa? Tempat keluar huruf-huruf. Pengertian dari segi istilah, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Sekali lagi. Pengertian makharijul huruf pada istilah, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Boleh? Sekali lagi. Pengertian makharijul huruf, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Nak buat lagu ke? Tahun 2, tahun 1 awak banyak lagu kan untuk hafal. Tahun 3 ni nak lagu lagi ke? Mungkin ada setengah pelajar yang malu lah nak menyanyi. Tapi kalau yang ada setengah pelajar lain yang suka nak lagu, kita bagilah lagu. Boleh ke? Kita ambil lagu Tanya Sama Pokok. Cuba okay? Makharijul huruf ada 5 bahagian. Al-jawf, rongga mulut. Al-halqu, rongga halkum. Al-lisani, lidah. Asy-syafatani, 2 bibir. Al-khayshum, rongga hidung. Jom kita hafal. Boleh? Makharijul huruf ialah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Tak boleh. Saya dah buat semalam. Tempat makharijul huruf ialah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Alah, tak boleh lah lagu. Okey, ini tak boleh lah. Kita buat lagu untuk yang tadi saja. Bahagian makharijul huruf. Boleh? Siapa yang nak nyanyi bolehlah sama-sama ikut. Siapa yang tak nak nyanyi, awak kena hafal ikut cara awak sendirilah. Awak ulang banyak kali, okey? Makharijul huruf ada 5 bahagian. Al-jawfu, rongga mulut. Al-halqu, rongga halkum. Al-lisani, lidah. Asy-syafatani, 2 bibir. Al-khayshum, rongga hidung. Jom kita hafal. Boleh? Ke tak habis lagu ni?
Semalam ada 2 lagu saya buat. Lagi satu adalah lagu apa? Lagu sakit tu. Tak apalah. Cuba. Makharijul huruf 5 bahagian. Al-jawf rongga mulut, al-halqu rongga halkum, al-lisani lidah, syafatan 2 bibir, al-khayshum pula rongga hidung. Makharijul huruf ialah tempat keluar huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Itulah dia makharijul huruf. Boleh? Pernah dengar tak lagu ni? Kalau pernah dengar bagus lah. Tak pernah dengar tak apa, tak ada masalah. Dia tak semua orang boleh hafal ikut menggunakan lagu. Tapi siapa yang boleh hafal ikut lagu, teruskan. Siapa yang tak boleh nak hafal kalau ada lagu, tak mengapa. Boleh hafal ikut cara yang biasa. Al-jawf rongga mulut, al-halqu rongga halkum, al-lisani lidah, al-syafatani 2 bibir, al-khayshum rongga hidung. Awak ulang sampai hafal. Boleh. Pengertian makharijul huruf apa tadi? Tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Semula, makharijul huruf dari segi istilah ialah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Siapa ada pensel, potong dekat situ. Tempat keluar huruf-huruf hijaiyah, potong. Nak bagi senang hafal. Yang dapat membezakan, potong, huruf di antara satu sama lain. Okey, semula. Makharijul huruf pada istilah ialah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah, potong, yang dapat membezakan huruf, potong, di antara satu sama lain. Jadi ada 3 bahagian. Semula, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Semula, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Semula, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Boleh? Jadi untuk hari ini tu sahaja. Kita belajar pengertian dan juga bahagian makharijul huruf. Ada berapa bahagian? Makharijul huruf ada 5 bahagian. Okay, ada 5 bahagian. Al-jawfu rongga mulut, al-halqu rongga halkum, al-lisani lidah, al-syafatan 2 bibir, al-khayshum rongga hidung. Jom kita hafal. Aktiviti, bincangkan dalam kumpulan. Awak duduk kat rumah, mana ada kumpulan dah. Kedudukan makharijul huruf, berpandukan gambar rajah dan senaraikan kedudukan makhraj tersebut. Awak tengok gambar kat sini. Okey, dekat mana rongga al-jawfu, rongga mulut? Dekat mana al-jawfu, rongga mulut? Dekat, alamak tak boleh gerak. Dekat sini. Alamak. Dekat sini. Nampak tak benda putih gerak ni? Ni al-jawfu, rongga mulut. Yang kedua, dekat mana al-halqu, rongga halkum? Dekat sini. Nampak putih ni? Yang saya gerak ni, kat sini, rongga halkum, al-halqu. Yang ketiga, al-lisani, lidah. Kat mana lidah?
Yang merah tu, merah pekat tu, itu lidah. Yang keempat, asyafatan, dua bibir. Kat mana dua bibir? Ni yang diwarnakan coklat tu, coklat gelap. Diwarnakan lain-lain supaya senang kita nampak. Yang kelima, rongga hidung. Kat mana rongga hidung? Tu yang paling besar tu, kat atas tu. Tu rongga hidung. Boleh? Okey, aktiviti kedua. Jawab semua soalan berikut di dalam buku latihan. Yes. Jadi saya nak awak buat dalam buku tulis awak. Yang pertama, apakah erti makharijul huruf pada istilah? Jadi apa erti makharijul huruf pada istilah? Siapa yang masih lagi blur, ni saya tunjuk jawapan. Dekat muka surat 2, ni. Perhati dan faham pengertian makharijul huruf. Pada bahasa kita ada, pada istilah kita ada. Soalan nak pengertian pada istilah, jadi awak tulis pengertian pada istilah sahaja. Okey? Apa dia? Tulis ni, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Soalan kedua, berapakah bahagian-bahagian makharijul huruf? Yang ini kena hati-hati. Bila dia tanya berapa, contoh awak nak beli air kotak, awak tanya makcik kantin kat SK kan, makcik ni air kotak berapa ringgit? Awak tanya berapa. Jadi jawapannya apa makcik kata? RM1.20. Jawapannya adalah nombor. Jadi bila ditanya berapa bahagian, awak jawab berapalah nombor. Ada berapa nombornya? Ada berapa bahagian makharijul huruf? Ingat lagi tak? Makharijul huruf ada 5 bahagian. Jadi jawapannya makharijul huruf ada 5 bahagian. Itu jawapan dia. Nombor 3, senaraikan bahagian-bahagian makharijul huruf. Sebutkanlah senaraikan. Senaraikan tu sebutkan 5 makharijul huruf yang kita dah hafal, dah belajar, dah baca, dah belajar tadi. Al-jawfu, rongga mulut. Al-halqu, rongga halkum. Al-lisani, lidah. Al-syafatani, dua bibir. Al-khayshum, rongga hidung. Boleh? Siapa nak tahu dia punya ejaan, boleh tengok dekat sini. Yang kotak ni atas ni ada, muka surat 2. Ataupun dekat muka surat 1, yang gambar mulut-mulut tu, boleh ambil daripada situ juga. Okey, boleh? Siapa yang dah siap dia punya latihan, boleh hantar dekat WhatsApp saya nanti. Okey? Okey, itu saja untuk hari ni kelas tajwid. Semoga dapat fahamlah. Moga Allah berikan kefahaman kepada pelajar-pelajar sekalian. Kalau ada masalah nak tanya, tanya je dekat WhatsApp. Okey? Okey, itu saja sekadar untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.